maka Tuhan pun gerakkan benih-benih tu. Apabila pecah biji benih tu, maka tu wak tarik benih dia gerak, raka sekali timbul. Tuhan tahu. Hak benda atas langit Tuhan tahu. Hak turun daripada langit Tuhan tahu. Hak dalam bumi Tuhan tahu, hak keluar daripada bumi Tuhan tahu belaka. Dan bahawasanya ia Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Dan dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Tuhan sangat mengetahui kejadian makhluk dia kerana dia yang mencipta makhluk dia. Kita sendiri tak kenal lagi diri kita, tubuh kita, tangan kita, urat kita, kita tak tahu fungsi dia, gapo dia. Berapa ribu urat ada dalam tubuh kita, kita tidak tahu. Diri kita, benda luar lagi-lagi lah. Tuhan tahu secara tafsir. Gapo dia maksud orang ni? Orang ni gini, gapo dia? Kenapa dia perlu tahu? Dia kena tahu sebab dia yang mencipta segala-galanya. Hak ciptaan dia, tak heran bagi dia untuk dia tahu. Nah, sebagaimana hamba sebut contoh biasa-biasa, seorang tu naik kereta, tiba-tiba bunyi kereta ya, maka dia pun berhenti. Di kiler tepat wak kereta tu. Maka dia pergi ngadulah pada token kereta tu. Dia kata, lagu mana token? Kereta saya apabila saya ngona tu bunyi Katanya token tu cabut skru tu. Belakang tayar tu, balik belakang tu sebelah kiri, awak tengok, ada skru besar, skru kecil. So, skru kecil tu cabut kalau lagu tu. Token tahu mana? Tak tengok pun apa dia. Tak perlu tengok. Besok token kasyah. Kasyah apa hamba je pasal skru situ. Hamba kena tahu lah. Token Cina tu pun pandai dah jawab. Tu bukan Tuhan lagi. Pak Tuhan, semua benda dia buat. Kumai sekecil-kecil kumai pun dia tahu. Apa lagi kita lagi-lagi lah dia tahu. Benda yang akan berlaku, benda yang sedang berlaku, benda yang telah berlaku, semua itu adalah kejadian Tuhan, makhluk Tuhan, maka Tuhan tahu secara terperinci. Senya telah meliputi dengan tiap-tiap sesuatu ilmunya. Ilmu Allah Ta'ala menguasai semua benda kerana ilmu Tuhan lah. Jadinya kita ni hasil daripada ilmu Tuhan. Nak tengok setara mana ilmu Tuhan, tengok kejadian makhluk tu. Maka setiap inci di tubuh makhluk diliputi oleh ilmu Tuhan belaka. Pengetahuan Tuhan yang sangat jelas. Kadang-kadang makhluk tu sendiri pun tidak tahu. Dan ia terlebih menghinggakan tiap-tiap sesuatu bilangannya. Yakni Tuhan tahu bilakah, berapakah bilangnya sekata makhluk ni setara mana Tuhan tahu. Pasir berapa butir di pantai Tuhan tahu. Hak bentuk 3 segi, hak bentuk 4 segi, hak bentuk 5 segi. Apabila hari air ombak mari, maka pasir berapa ribu bergerak cemuk mana. Seci, 2 eci. Belaga sama sendiri. Keluar debu pula Tuhan tahu secara terperinci. Kerana dia yang dia buat. Dia tahu secara tafsil. Bukan secara ijmal. Ada setengah orang sesat kata Tuhan tahu secara umum gitulah. Secara tafsir tak tahulah. Berat. Tuhan tak tahu lagu tu, tahu secara umum munasabah. Dan tiada hilang dan tiada lenyap daripada ilmu Tuhan. Tuhan engkau ya Muhammad sesuatu misqala zarrah, yakni seberat semut yang kecil dalam bumi dan tiada dalam langit, mengetahui ia akan langit habis kata. Tiada di bumi dan tiada di langit. Tak ada satu benda yang terlepas daripada ilmu Tuhan. Sama ada benda tu duduk di bumi, duduk di langit, kawasan malaikat, planet mana pun, bima sakti mana pun, falak cakrawala mana pun, maka Tuhan tahu belaka. Dalam benda kecil, duduk dalam pasir, duduk dalam tanah, timbung-timbung pun, Tuhan tahu belaka. Sebab apa?
Tuhan jo buat. Macam mana nak susuk daripada Tuhan? Tak tahu. Lagu mana nak susuk daripada Tuhan dia jo buat. Tak situ pun dia juga. Hak dia belakang macam mana nak sembunyikan. Maka ilmu dia tidak pernah lenyap sesuatu daripada ilmu Tuhan. Kita mungkin lenyap. Ingat-ingat patut tak ingat. Piyah letak mana tak tahu, tak ingat. Handset tinggal mana Oh, lenyap dah sebentar maklumat tu. Maka Tuhan pengetahuan ilmu dia bukan jenis ada tak ada. Kerana dia yang mencipta alam ini jelas bagi Tuhan. Mengetahui ia akan bagai yang bergerak-gerak, taharrak, bergerak di dalam bumi dan bagai yang keluar daripadanya daripada bumi. Bagai yang turun daripada langit dan bagai yang naik padanya. Tuhan tahu belaka. Bagai duk dalam bumi. Duk dalam bumi tu gerak ke dia. Gerak ni seperti pokok-pokok. Jatuh biji benih, maka Tuhan pun gerak ke benih-benih tu. Apabila pecah biji benih tu, maka tu awak tarik benih dia gerak raka sekali timbul. Tuhan tahu. Hak benda atas langit Tuhan tahu. Hak turun daripada langit Tuhan tahu. Hak dalam bumi Tuhan tahu. Hak keluar daripada bumi Tuhan tahu belaka. Kerana semua itu adalah makhluk dia. Sedikit pun setiap inci tubuh makhluk itu, setiap jeka tubuh makhluk, pengetahuan Tuhan meliputi semua tu. Dan ia serta kamu barang mana ada kamu. Oh ni, ngaji cara salah lagu ni. Tak ngaji cara kholah ni, kita ngaji cara salah. Kalau orang tanya, demo pernah ngaji salah? Demo dok kata ambo ni Wahabi. Ambo ngaji salah. Ambo ngaji juga salah. Tapi ambo kata demo Wahabi. Sebab salah lagu lain. Wahabi lagu lain. Jangan ditipu. Ada setengah orang ni tak mengaku dah Wahabi, dia mengaku dia Salafi. Sebab orang kata salah ni betul. Salah ni ahli sunnah wal jamaah. Maka dia pun kata nak kata kholah. Kena ngaji sifat 20. Ambo pun tak usah ngaji sifat 20. Ambo nak ngaji cara ambo. Tapi ambo nak kata biar nak tipu orang sikit. Ambo kata salah. Sebab tu pok kita kena ngaji juga salah. Baru tahu siapa dia kau salah yang sebenar. Mana kau hak salah. Pok dia ngaji tauhid 3 tu. Bukan tauhid salah pun. Tauhid mari mana tak tahu. Tahun 900 baru muncul. Kita ngaji cara ni, cara Al-Quran ni. Ayat-ayat Quran saja cuma dia terjemuh dah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa dah? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum allazi khalaqas samawati wal ard. Yang ambil ayat-ayat Quran lagu tu, maka dijadikan akidah kita. Maka dia kata, dan ia Allah serta kamu barang mana ada kamu. Mu duduk mana pun Tuhan tahu. Dan Tuhan berserta dengan kamu barang mana ada kamu. Mu duduk mana pun Tuhan akan pengetahuan Tuhan, ilmu Tuhan bersama dengan kita. Ya banyak syarah makna dia. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Kita ahlu sunnah wal jamaah kata Tuhan tidak bertempat. Duklah mana-mana, tak boleh kita kata Tuhan bersama kita. Makna jadi bertempat pula. Matu katanya Mu'tazilah, Tuhan berada di mana-mana tempat. Beza. Tuhan tidak bertempat dengan Tuhan berada di mana-mana tempat. Kalau Tuhan berada di mana-mana tempat, berapa Tuhan? Duk dengan kawan ni lagi, duk dengan kawan tu, duk dengan kawan tu. Pas berapa Tuhan? Ada kata dok kita duduk dalam Tuhan. Sebab tu kita pergi mana-mana pun duduk dalam Tuhan kan. Supaya ni air ni duduk dalam bekas. Pergi mana-mana air duduk dalam bekas tu. Maka ada ajaran sesat kata kita duduk dalam Tuhan. Welung. Pas Tuhan ni besar mana? Ya macam budak kau mana? Duduk dalam perut Tuhan kau mana? Sesat juga. Kita ngaji dah Tuhan tidak berarah, Tuhan tidak bertepak, Tuhan tidak berada di luar, Tuhan tidak berada di dalam, Tuhan tidak berada dekat, Tuhan tidak jauh, Tuhan tidak gapo. Kerana dekat, jauh, luar dan dalam itu adalah sifat makhluk.
Maka salah kalau ada orang kata ajaran sesat Tuhan duduk dalam kita. Ni sesat juga. Sebab Tuhan duduk dalam kita. Lepas tu kalau sesat lagi, Tuhan duduk luar kita. Sesat juga. Lepas tu lah ke mana? Oh, Tuhan tidak bertepat. Bukan Tuhan duduk luar kita. Maknanya kalau kita kata Tuhan duduk dalam kita, salah. Ya, salah, sesat. Lepas tu kalau tu duduk dalam, duduk luar. Ya, dua tu ya, dalam luar. Luar dalam tu. Dalam luar. Nah, dalam luar. Dalam luar pula. Duduk dalam luar. Dalam ataupun di luar. Boleh berlaku. Makhluk berlaku. Maka kalau kita kata Tuhan duduk dalam kita pun sesat. Tuhan duduk luar kita pun sesat. Kita duduk dalam Tuhan pun sesat. Kita duduk depan Tuhan pun sesat. Kita duduk jauh dengan Tuhan sesat. Tuhan duduk jauh sore-sore pun sesat. Sesat berlaku. Sebab apa? Kerana semua itu menunjukkan arah. Arah ini sifat kepada makhluk. Maka Tuhan tidak ada semua tu. Tuhan tidak di luar, di dalam dan tidak berarah. Mudah sebut tidak ada arah Tuhan. Dan tidak ada tempat. Maka bila sebut Tuhan tidak tepat, kita napi semua tepat. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, dalam dan luar. Dekat dan jauh. Itu adalah ciri-ciri tempat. Maka apa ni? Tuhan tidak ada. Apabila kita kata Tuhan tidak bertempat, napi ke 10 perkara tu lebih kurang dah. 10 perkara. Arah tu ada nedah, dalam dengan luar, jauh dengan dekat. 10 perkara tu, maka kita nafi apabila kita kata Tuhan tidak bertempat. Nah. Lepas tu Tuhan bersama kita, yakni pengetahuan Tuhan. Iradat, kodrat Tuhan sentiasa menjaga kita ni. Kita boleh gerak ni. Siapa dia yang menggerakkan kita ni adalah Allah Ta'ala. Gilah mana-mana yang mengontrol tubuh kita, yang mengetahui semua, tu adalah Allah Ta'ala. Nah. Itu maksud syarah dia. Ada maksud syarah lagu lain. Tetapi hamba tidak syarah, takut orang tidak faham. Dan Allah Ta'ala dengan bagai yang dikerjakan oleh mereka itu makhluk amat melihat. Tuhan sangat melihat perbuatan makhluk. Perbuatan kecil, besar, kumai, raksasa, jin, perbuatan malaikat, perbuatan hatu, perbuatan gapo, Tuhan tahu belaka. Nah. Dan mengetahui ia akan rahsia. Tuhan tahu segala rahsia. Maka bagi Tuhan tidak ada rahsia. Semua itu jelas di dalam pengetahuan Tuhan. Sebab tu tak boleh nak rahsia daripada Tuhan. Tetapi bagi makhluk ada dua benda. Benda yang terang-terang ataupun benda yang sembunyi ataupun rahsia. Nisbah pada makhluk. Nisbah pada Tuhan, semua itu jelas dan nyata bagi Tuhan dah. Dan yang terlebih sembunyi, Tuhan tahu dah lah, rahsia tahu dah. Hak lebih rahsia lagi pun Tuhan tahu. Sirra wa akhfa. Tuhan tahu rahsia wa akhfa. Dan hak lebih sembunyi daripada rahsia-rahsia, Tuhan pun tahu juga. Dan mengetahui ia Allah bagai yang di dalam darat dan laut. Duk ada darat ke apa dia, ada harta, ada emas, ada galia, ada minyak. Tak. Dan dalam laut pula Tuhan tahu ikan nam gapo dia ada dalam laut, mutiara ada belaka. Dan tiada bagai yang gugur daripadanya kayu, melainkan diketahui akan dia. Pokok kayu gugur, daun kayu patah, kak bunyi, cemok mana patah, senggai cemok mana, Tuhan tahu belaka. Kerana semua itu adalah kejadian makhluk dia belaka. Dan tiada satu biji di dalam kelam malam pada bumi. Satu biji, benda kecil, sebutir, duduk dalam gelap malam, tak nampak apa. Tiada yang basah sama ada butir itu basah. Dan tiada yang kering, basah kering Tuhan tahu belaka. Melainkan terhingga di dalam kitab yang nyata. Terhingga yakni sudah tertulis. Sudah ditersusung dah di dalam kitabun mubin. Kitab Allah yang nyata. Ada kata kitab yang nyata di Lauh Mahfuz Tuhan tulis belaka dah. Kejadian makhluk ni sudah tertulis dah. Hak dalam ilmu Tuhan lagi-lagilah banyak.